Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan lagi pagi ini Auda berkongsi antara maklumat dan juga pengisian bahan visual yang telah disediakan untuk pagi ini. Baik, hari ini akan bermulanya satu program yang sering kita bergakan sebelum ini mengenai program diskusi inovasi produk Satu Kampung Satu Produk yang akan diadakan di Dewan Kediaman Rasmi Pegawai Daerah Tutong bermula pada pagi ini, sesi pagi dan petang, dan akan diteruskan pada 26 Mei, 28 Mei dan 30 Mei 2022 Jadi kepada para belia dan juga pengusaha yang turut serta menyertai program diskusi inovasi produk Satu Kampung Satu Produk ini diharapkan untuk hadir setiap kali projek ini dilaksanakan Dan untuk keterangan lanjut juga mengenai program diskusi inovasi produk Satu Kampung Satu Produk ini, Auda boleh menghubungi di talian 8834-343 atau di talian 8654-208. Program ini dianjurkan bersama oleh Jabatan Daerah Tutong, Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong, Majlis Perundingan Kampung Daerah Tutong dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Baik, untuk seterusnya sebelum kita maklumkan lagi satu maklumat, kita beralih seketika menyaksikan bahan visual yang telah kami sediakan. Buah labu manis atau cukur bita moschata merupakan sejenis tanaman yang mempunyai banyak varieti dan merupakan tanaman yang sering menjadi pilihan para petani untuk dibudidayakan oleh kerana manfaat yang ada pada buah tersebut. Begitu juga buat Ji Kuit Fong, seorang belia yang mengusahakan tanaman buah labu kuning manis iaitu Arjuna dari variety Thailand di Ladang Kemajuan Pertanian Luar Bandar Kampung Merimbun. Dalam mengusahakan tanaman buah labu, penyediaan batas tanaman adalah penting. Oleh itu, tanah perlu dibajak terlebih dahulu bagi menggemburkan tanah agar ada pengaliran udara yang baik, yang kemudian diberi baju kompos berperanan untuk mengekalkan kelembapan, kesuburan serta membekalkan nutrisi pada tanah. Kemudian dibajak sekali lagi untuk mencampurkan baja dan tanah. Seterusnya diberi baja bunga dan buah untuk memastikan kesuburan tanaman serta penghasilan bunga dan buah labu. Dan seterusnya diratakan tanah tersebut. Tanah kemudian ditutupi dengan silver lining sheet yang berfungsi untuk mengekalkan kelembapan tanah dan menghalang daripada tumbuhnya rumput. Setelah itu, dibiarkan 2 ke 3 hari untuk memastikan baja kompos sebati dengan tanah, dan sesudah itu baru batas tersebut akan digunakan. Ya, para penonton, inilah merupakan tempat ataupun kawasan di mana Awang Fong ni menanam buah labu. Jadi di sini ada beberapa batas dan kita ini akan menunjukkan kepada para penonton cara-cara penanaman buah labu. Jadi Awang Fong mungkin boleh tunjukkan kepada kami macam mana. Yang penting terlebih dahulu mesti ada benih buah labu. Benih buah labu di sini. Dan gunting untuk memotong lubang di mana plastik cover sheet ni akan mengcover rumput tumbuh, jadi kita akan membuat lubang untuk menanam labu. Baik, jadi untuk menanam biji benih buah labu ini, kedalamannya tu sekurang-kurangnya 1 inci. 1 inci. Jadi sukatannya tu lebih orang sesuai menggunakan ibu jari dicucuk ke dalam. 1 inci. Kenapa? Kalau lebih dari itu nanti dia punya benihnya tu susah kan keluar. Yang melanggar lagi kan yang atas menolak. Ia punya tunas. Ya, tunas baru tu.
Okey. Jadi dibagi lubang Dalam sekurang kurang lebih lah 1 senti inci, ke bawah. 1 inci, 1 inci. Dibagi lubang. Disebabkan 2 biji benih kita ni gunakan, jadi 2 lubang Ya, 2 dibuat. lubang ya. Itu dalam sudah. Okey, macam ni. Dan tutup. Lubang. Dan ditutup. Okey. Ditutup. Satu sini. Kemudian perlu disiram. Ya, kalau di sini pasal tanah ni sudah lembab, jadi tidak perlu. Mungkin masa di petang hari nanti itulah disiram sebab dia perlukan air kan. Yang siang ini sudah dipakai sampai petang, nanti petang lagi untuk malam sebab yang ini yang memerlukan kelembapan. Jadi akan tumbuh dalam 2 hari ke 3 hari lah baru keluar tunas dari biji benih tu. Okey, ni sebelum kita berjalan, ni kita bawa ke mangkok, kita akan memetik buah labu yang sudah kita tanam 3 bulan lepas. Okey, 3 bulan lepas. Jauh kah? Dia jauh di depan ni saja. Kenapa ya macam tempat penanaman tu lain tempat memetik lain? Pasal kami di sini crop cycle, maksudnya selepas kami menanam labu, kami akan ganti dengan buah watermelon atau sikoi, atau diganti dengan jagung, diganti dengan lain-lain lagi lah, macam-macam lain. Tempat yang kita ni kanaga memetik buah labu ni adalah bekas atas buah atau tanaman yang lain lah tu. Bekas tanaman jagung. Jadi pada entah ia punya tempat penanaman sama tempat memetik tu jauh dia sama. Keluasannya ni agak-agak berapa kan ni? Tanah ni keluasannya 15 ekar. Tapi bercampur dengan buah-buahan dan sayur-sayuran lah. Mana buah-buahan yang dah subur diganti dengan tanaman lain, sementara menunggu buah itu besar dalam berapa lama, jadi ditanam dengan sayur-sayuran lah. Jadi pasal sayur-sayuran 2-3 bulan dapat sudah hasil, boleh petik sudah hasilnya. Itu kali hasilnya Pak. Okey. Wah, segar usulnya ni. Ya. Jadi biasanya penghasilannya ni macam mana ni setiap bulan? Penghasilannya selalunya satu tempat yang contoh satu lubang yang kita tanam, satu pokok lah. Penghasilannya dalam 30 ke 40 kilo satu. Dia mungkin ada 10 biji macam itulah. Jadi kalau bagi 2 berarti satu itu saja kurang lebih 50-60 kilo lah. Jadi kalau semua ni yang petikan yang pertama kami hari itu sudah 400 kilo. Yang ni selebihnya kurang lebih ada lagi 600 kilo, berarti dalam 1 tan. Jika dari segi serangga perosak macam mana kan? Kalau serangga perosak biasanya kalau jenis labu ni tanah ni selalunya ada samut saja. Lepas tu anai, tapi itu tidak masalah banyak lah pasal akarnya tu pun ya bukannya yang macam pokok durian, ia tidak lama. Jadi ada yang makan tapi tidak seserius itulah. Jadinya ia akan mudah layu, matilah pasal akarnya akan makan oleh yang perosak macam ulat bawah tanah itulah. Tapi kalau di atas, kalau kita lihat pun daunnya ni pun ada musim sajalah. Kalau masa musim ulat kita akan spray lah dulu. Tapi masa buah selalu perosaknya adalah monyet tupai, itu saja. Kasta. Kelazimannya jangka masa buah labu untuk tumbuh segar dan boleh dipetik adalah dalam masa lebih kurang 3 bulan. Namun, mengikut juga pada faktor-faktor lain yang boleh mengakibatkan pembantutan pada tanaman tersebut, seperti sistem perairan yang tidak bagus, cuaca kemarau, gangguan serangga dan binatang perosak dan sebagainya. Kami start menanam labu ni actually-nya lama sudah, tapi kami fokus menanam ni start tahun 2018-19 tu lah. Kami start secara bukannya agresif tapi menyeluruh sudah kami menanam secara banyak lah.
buah labu yang kami tanam selalunya ada lebih daripada 2 jenis ke 3 jenis. Depend dengan supplier. Kalau tidak ada Arjuna, kami akan mengambil winter squash. Seperti masa ni winter squash supplier nada, jadinya kami mengambil Arjuna dan jenis labu yang lain jugalah. Selalunya biasanya satu pohon kurang lebih 30 kilo dan satu lot biasanya ikut musim. Kalau musim yang bagus 3 tan lah yang banyak. Kalau kurang dari itu mungkin 1 tan lebih. Lihat kawasan berapa besar lah ataupun berapa banyak yang kita tanam pada satu masa. Ladang ini diusahakan oleh keluarga sendirilah, ibu bapa, adik-beradik, isteri. Jadi perancangan yang akan datang, ladang ini kami akan perbesarkan lagi, dan selain daripada untuk dijual secara fresh, kami juga akan memproses menjadi hasil yang lain seperti jus, aiskrim, keropok dan sebagainya.